wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa akhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in, wa khususan ila ruhil marhum abi wa ila ruhil marhumah ummi wa usulihima wa furu'ihima wa man yantasibu ilaihima ajma'in. Syai'un lillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kenapa dia dengung kita? Dengung. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya dzal jalali wal ikram. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah SWT sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dengan kehendaknya, kerana dengan kudrahnya, kekuasaannya, inayahnya, bantuannya, rahmat serta taufik hidayahnya, diberikan kita kekuatan dan semangat untuk dapat kita sama-sama hadir ke surau ini, dapat kita mendirikan solat fardu maghrib secara berjemaah, dan kita susuli pula dengan kuliah maghrib, pengajian tafsir Al-Quran, kitab tafsir Al-Munir, juzuk ketiga, masih lagi surah Al-Baqarah, surah yang kedua dalam Al-Quran Karim, dan masih lagi pada ayat yang ke-272 hingga 274 berkenaan dengan golongan yang berhak menerima sedekah pada muka surat 82, dan kita akan sambung perbahasannya muka surat 88 insya-Allah. Seperti biasa kita baca dulu ayatnya dan juga terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin falianfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun.
للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. Tidaklah engkau diwajibkan, wahai Muhammad, menjadikan mereka yang kafir mendapat petunjuk, kerana kewajipanmu hanya menyampaikan petunjuk. Akan tetapi Allah jualah yang memberi petunjuk dengan memberi taufik kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, dan apa jua harta yang halal yang kamu belanjakan pada jalan Allah, maka faedah dan pahalanya adalah untuk diri kamu sendiri. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah, dan kamu pula tidaklah mendermakan sesuatu melainkan kerana menuntut keredaan Allah. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun, dan apa jua yang kamu dermakan dari harta yang halal akan disempurnakan balasan pahalanya kepada kamu, dan balasan baik kamu itu pula tidak dikurangkan. Lil fuqara'il ladzina ukhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Pemberian sedekah itu ialah bagi orang-orang yang fakir miskin, yang telah menentukan dirinya dengan menjalankan khidmat atau berjuang pada jalan Allah, yakni membela Islam, yang tidak berupaya mengembara di muka bumi untuk berniaga dan sebagainya. Mereka itu disangka sebagai orang kaya oleh orang yang tidak mengetahui halnya, kerana mereka menahan diri daripada meminta-minta. Engkau kenal mereka dengan melihat sifat-sifat dan keadaan masing-masing. Mereka tidak meminta-minta kepada orang ramai dengan mendesak-desak. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim, dan ketahuilah, apa jua yang kamu belanjakan dari harta yang halal, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuinya. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang membelanjakan, yakni mendermakan hartanya pada waktu malam dan siang secara sulit atau terbuka, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, serta mereka pula tidak akan berduka cita. Jadi kita lihat muka surat 88 dekat sandaran kan, sandaran lain betul tak? Sandaran lain betul? Okey. Sandaran lain bagi perkara tersebut ialah riwayat yang demikian dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Maknanya ni turutan daripada kita nak bersedekah, tidak jadi masalah kita nak bersedekah,
kepada orang kafir. Selain pada fakir miskin dalam kalangan orang Islam, kita juga boleh bersedekah kepada orang yang memerlukan dalam kalangan orang yang kafir. Itu sedekah, sedekah sunat. Dia kena faham tu. Kalau sedekah wajib, iaitu zakat, tu tak boleh. Ini nak ceritanya sedekah sunat. Boleh. Okey. Jadi lanjutan daripada nak menguatkan lagi kebolehannya itu, maknanya nak sedekah pada orang yang kafir ini, Allah dihadirkan hadis ni, iaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rajulun la atasaddaqanna laylata bi sadaqatin faharaja bi sadaqatihi fawada'aha fi yadi zaniyatin fa asbahan nasu yatahaddatsuna tusuddiqa ala zaniyah faqala Allahumma lakal hamdu ala zaniyah la atasaddaqanna al-lailata bi sadaqatin fa wada'aha fi yaday ghaniyin fa asbahu yatahaddatsun tusuddiqa ala ghani faqala Allahumma lakal hamdu ala ghani la atasaddaqanna al-lailata bi sadaqatin faharaja fawada'aha fi yadi sarikin fa asbahu yatahaddatsuna tusuddiqa ala sarikin faqala Allahumma lakal hamdu ala zaniyah wa ala ghaniyin wa ala sarikin fa utiya faqila lahu amma sadaqatuka faqad qabiltu wa amma az-zaniyatu fala'allaha an tasta'iffa biha an zina wa la'al ghaniyyu ya'tabiru fayunfiqu mimma a'tahu Allah wa la'alla as-sariqu an yasta'iffa an sariqatih. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki berkata, malam ni aku benar-benar akan mengeluarkan sedekah. Lalu dia keluar sambil membawa sedekahnya, lalu memberikannya kepada seorang wanita penzina. Dia keluar tu malam sedekah. Jadi sedekah ke wanita penzina. Jadi keesokannya orang ramai pun mempersoalkan hal ini. Mana orang bising, dia ni benda lah, macam tu lah kan. Orang sedekah lah pada orang yang memerlukan ni, orang penzina kan. Gitulah kan. Jadi berbual kedai-kedai kopi gitulah kan. Maka dia pun berkata, ya Allah, bagimu segala puji atas wanita penzina itu. Kemudian dia kata, aku benar-benar akan mengeluarkan sedekah lagi malam ni. Aku nak sedekah lagi malam ni, dia kata. Lalu ia memberikannya kepada seorang kaya. Pergi waktu malam nak sedekah orang kaya pula. Orang ramai pun mempersoalkan. Besok heboh apa riuh lah. Apa benda lah dia ni, betul ke tak betul? Orang sedekah, orang yang susah ni, orang kaya sedekah kan. Malam kemudian dia pun berkata, ya Allah, bagimu segala puji atas orang kaya itu. Kemudian dia kata lagi, aku benar-benar akan mengeluarkan sedekah lagi malam ni. Lalu dia keluar lagi sambil membawa sedekahnya, lalu memberikannya kepada seorang pencuri. Dia beri pada seorang pencuri kan. Pencuri memanglah. Kalau yang ada pun dicuri yang nak, tambah yang bagi saja pula kan. Orang ramai juga mempersoalkan hal ini. Lagilah orang bising kan. Benda lah kan. Pencuri yang dibagi kan.
Malam ini telah diberikan sedekah kepada seorang pencuri. Maka dia pun berkata, ya Allah, bagimu sekali puji atas pencuri itu. Maknanya ni nak cerita tentang sedekah ni. Dan dalam hadis ni juga nak cerita kehebatan bersedekah. Lalu dia bermimpi seseorang berkata kepadanya tentang sedekah yang kau berikan kepada penzina, mudah-mudahan ia dapat menghentikan kebiasaannya berzina. Tu. Tentang seorang kaya, mudah-mudahan dia dapat mengambil pelajaran, lalu mahu menyedekahkan sebahagian harta yang diberikan Allah kepadanya. Tentang pencuri, mudah-mudahan ia dapat menghentikan kebiasaannya mencuri. Sebab soalan ni ramai yang tanya sebenarnya kan. Ustaz, kalau orang tu dia sendiket ustaz, nak gunakan pusat tahfiz kan, gunakan budak-budak kan, gunakan orang-orang OKU kan, ni dalil je. Maknanya tak ada masalah lah kita nak bersedekah. Kerana apa? Boleh jadi sebab kan Allah turunkan dengan sebab kita sedekah tu taufik hidayah kepada dia, lalu dia kemahir lalu dia bertaubat kembali kepada Allah Ta'ala, maka menjadi insan yang hebat di sisi Allah kan. Tu dia punya hujah dia, dia punya dalil dia, jelas ya. Kemudian Allah Ta'ala menerangkan golongan yang paling berhak menerima sedekah, iaitu golongan fakir yang memiliki 5 ciri-ciri berikut. Yang tadi habis dah tu. Ini masuk pula kepada orang fakir yang paling berhak. Apa ciri-ciri dia? Mari kita tengok. Okey, yang pertama. Ciri yang pertama, tekal berkhidmat dan berjuang di jalan Allah. Tekal ni maksud dia istiqamah. Maknanya sentiasa berurutan lah, maknanya konsisten. Kalau konsisten bahasa Inggeris pula ya. Kalau bahasa kita apa benda? Istiqamah bahasa Arab sebenarnya. Berterusan. Berterusan. Orang yang berterusan. Gitu ya. Berjihad atau bekerja demi keridhaan Allah seperti menuntut ilmu. Macam tuan-tuan lah kan. Istiqamah menuntut ilmu. Ada kuliah aja, ada mukanya kan. Kalau tak ada, dia rasa tak puas hati. Apa sebab tak ada kuliah malam ni kan? Macam mana ni pengurusi? Itu maknanya kesan yang baiklah tu kan. Rupa-rupanya malam Jumaat memanglah nak baca Yasin kan. Tu contohlah nak. Mereka merupakan penebus dan pembela serta penggerak umat pada waktu damai dan perang, ketika ditimpa kesempitan, krisis, tragedi, atau ketika lapang, sejahtera dan bahagia. Jadi kalau tuan-tuan nak bersedekah pada orang yang menuntut ilmu, tuan-tuan, dia punya manfaat begitu hebat. Sebab apa? Bila dah orang tu dapat dalam menuntut ilmu tu, ilmu pula memang dia ikhlas mencari keridhaan Allah, apa yang dia dapat, tuan-tuan pun dapat. Kemudian dia mengajar pula orang lain. Dah jadi ustaz kan, mengajar pula orang lain. Allahu Akbar. Daripada sumbangan tuan-tuan tadi, dia menjadi alim ulama. Allahu Akbar. Kita banyak dosa. Tapi tengok-tengok tercatat nama kita, Allahu Akbar, dalam kalangan penghuni surga. Kenapa? Ikhlas kita bantu orang yang menuntut ilmu. Persoalan ni, adakah kita melakukan perbuatan tersebut? Kat situ. Tu soalan dia kan. Tepuk dada tanya iman, dan juga tanya tindakan kita. Gitu. Ini memandangkan jika mereka berkecimpung dengan pekerjaan seperti orang lain,
kemaslahatan umum akan terabaikan. Yalah, kalau tak ada dalam kalangan kita orang yang nak mendalami ilmu, khususnya ilmu agama, nah, siapa nak ngajar kita? Nah, tuan-tuan mungkin tak terasa, kan? Sebab apa? Ada je kuliah dekat surau ni, nah, tiap-tiap malam ada, kan? Tapi di tempat-tempat lain, kan? Mungkin memerlukan. Nah, jadi perlu kepada orang yang berjihad, bekerja demi agama Allah Subhanahu wa taala. Jelas kat situ, Kita telah pun mengetahui bahawa ayat berkenaan diturunkan bersempena ahli suffah, iaitu seramai 400 orang dari golongan muhajirin yang fakir. Ialah muhajirin ni maknanya golongan saudara Islam yang berhijrah daripada Makkah ke Madinah. Jadi mereka telah sanggup berkorban segala-galanya. Harta ditinggalkan, tanah tumpah darah lahir ditinggalkan, sedih tu sah cerita lah, kan? Tapi demi agama Allah, demi taat dan patuh kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi untuk mengembangkan Islam, dan telah pun terbukti sehingga Madinah menjadi satu-satunya negara Islam yang pertama di dunia dengan siap berperlembagaan Madinah. Nampak tak? Tu. Jadi orang-orang ni memang dimuliakan oleh Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jadi bila dah berhijrah, tahulah selai sepinggang, tak ada harta, kan? Jadi duduk di masjid Nabawi tu, dekat dengan rumah Rasulullah, Mereka menetap di beranda, masjid Rasulullah SAW. Tugas mereka ialah mengajar Al-Quran pada waktu malam dan berjihad pada waktu siang. Itu je dia kerjanya, mengajar Quran, berjihad. Itu dia katakan istiqamah tu. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa pada suatu hari Rasulullah SAW berdiri melihat ahli suffah. Baginda mendapati mereka terdiri pada orang fakir, gigih dalam semua usaha dan berhati mulia. Baginda pun bersabda, ni Nabi yang telah beri dia punya jaminan, tak ada masalah, tuan-tuan. Apa dia? Abashiru ya ashabas suffah, faman baqiya min ummati ala na'ti allazi antum alaihi radiyan bima fihi fa innahu min rufaqai. Maksudnya, bergembiralah kamu wahai ahli suffah, sesiapa dari kalangan umatku yang memiliki sifat seperti kamu, redha dengan keadaannya, maka dia akan berada dalam kelompok pengiringku. Maknanya kalau kita redha dengan kesusahan, kemiskinan, kefakiran yang kita telah Allah Ta'ala bagi, redha, akan jadi pengiring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Itu kelebihan dia. Jadi tapi syarat dia bukannya mudah-mudah lah. Sikit susah, lepas tu merungut. Nak jadi pengiring Rasulullah pula, tak jadilah. Dia kena redha. Tengok orang dapat lebih, senang lenang, dia tak iri, dia tak dengki, dia tak bercakap, dia yakin itu rezeki yang Allah Ta'ala telah tentukan kepada mereka. Adapun aku tetap ada, Allah Ta'ala tentukan. Tidak di dunia ini, di akhirat pasti Allah Ta'ala beri. Tapi nak tunggu akhirat itulah kita ni tak sabar, sedangkan akhirat itulah kehidupan yang sebenar. Di akhirat itulah yang hakiki, yang hakiki. Hakiki ni sebenarlah. Jadi itu ciri yang pertama. Orang yang istiqamah berjihad atau bekerja demi keredaan Allah Subhanahu Wa Taala seperti menuntut ilmu. Maka kalau katalah ada orang yang dia susah,
dalam nak menguruskan hal perbelanjaan dia belajar, tuan-tuan bantu, cantik sangat, kan? Lebih-lebih lagi yang belajar agama lah, yang belajar agama. Belajar lain tak boleh, tak masalah, kan? Tidak ada masalah. Janji apa yang dia belajar itu bukan menyalahi syarak, kan? Bantu orang belajar sihir, tu tak boleh lah, haram lah, tak boleh lah, tu kena faham lah pula kat situ, Okey, itu yang pertama, ciri yang pertama. Ciri yang kedua, tidak mampu memperoleh sumber pendapatan. Firman Allah SWT bermaksud yang tidak berupaya mengembara di muka bumi untuk berniaga dan sebagainya. Maknanya mereka tidak mampu bermusafir dan merantau untuk berniaga dan mencari pendapatan. Terdapat beberapa sebab ketidakmampuan mereka, antaranya kerana telah lanjut usia, sakit, takut kepada musuh-musuh dan lain-lain perkara mudarat. Jadi dia tak ada keupayaan, kan? Kalau nak berniaga perlu modal, dia tak ada modal. Modal dia ilmu je, boleh mengajar, Al-Quran, itu tak ada masalah lah. Itu sebab kita ni Allah Ta'ala jadikan pelbagai variety, kepelbagaian. Ada orang pandai komputer, ada orang pandai elektrik, ada orang pandai baiki motor, ada orang pandai baiki kereta. Jaranglah yang pandai banyak, jarang. Ada tapi jarang lah. Orang ni pandai yalah, pelbagai. Jadi tujuannya apa? Salin bantu, salin bekerja sama. Kan cantik tu, kan? Itu sebab bila ada sesuatu masalah, kita kena tanya kepada orang yang ahli dia. Tu tujuan dia, Allah Ta'ala jadikan pelbagai tu. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada pakarnya jika kamu tidak mengetahui, kan? Saya tak pandai baiki ni, kan, baik tu, kan? Cuba juga lah baiki. Ingat dah okey, menitik juga lagi, kan? Tak boleh, kena panggil orang. Tu contoh lah, kan? Tapi kalau bab nikah, ni contoh lah, kan? Kau kena jumpa ustaz, kena jumpa ustaz lah, kan? Tak boleh buat keputusan sendiri, kan? Itu contoh, ustaz, kalau poligami ni macam mana? Kena tanya ustaz lah, kan? Borang apa? Sekarang ni dah lain dah, tuan-tuan, bukannya borang dulu dah ni, kan? Sekarang ni dah tak perlu saksi dah bila datang jumpa ustaz. Ni boleh sampaikan jugalah yang terkini, kan? Borangnya SPPIM, bukan SPRM, Jangan silap ni. Jadi sekarang ni dia tak perlu bawa saksi dah. Kalau lelaki datang seorang dia, kalau perempuan datang dengan wali dia. Dulu kena janji saksi, kan? Masalah sebab apa? Nak cari pak saudara juga, kan? Kalau tak panggil pak saudara, kan terasa hati pula pak saudara. Nak berjanji pula susah. Sebab apa? Pak saudara bukan duduk kat sebenyih ni. Kat mana? Seremban. Allah, Seremban, kan? Buat benda susah-susah. Tak boleh, ustaz, kan? Kan terasa hati. Terasa hati pula, kan? Jadi sekarang tak payah saksi dah, kan? Kalau perempuan datang dengan wali, macam lepas ni adalah lepas isyak ni ada orang nak jumpa. Kalau lelaki datang seorang, kan? Jadi kalau nak cok borang nikah, datang jumpa ustaz. Kalau nak borang permustatinan, jangan jumpa ustaz, jumpalah Nazir, kan? Pengurusi taman. Kalau nak pengesahan bujang, bukan ustaz juga, kan? Kena jumpa majikan lah, kan? Itu contoh lah. Itu dah ada dah masing-masing, kan? Allah Ta'ala tu untuk kita. Kita hanya ikut je. Cantik dah, itu contoh dia lah. Jadi dalam bab ni, ciri-ciri orang yang fakir miskin terbaik, dia memang tidak mampu untuk memperoleh sumber pendapatan. Melainkan apa yang ada pada dia je lah, kan? Tapi dia redha, dia tak ada masalah, kan? Nak cari orang begini bukan senang, Kita mampu pun minta lagi, kan? Minum kat kedai, kan? Contoh, kan? Siapa nak bayar?
Siapa nak bayar ya? Lambat je nak bangun kan? Bila dah ada je tukang kedai tu tanya, Ustaz minum apa tadi? Oh terus laju je jawab. Nasi goreng ayam rendang. Air Neslo. Kan? Sebab apa? Ni ada orang bayar ni, ada orang bayar ni. Cik, lepas tu habis dah. Nah. Buat tanya tak tokey tak? Tokey, berapa tadi ni Ustaz? Tak payah Ustaz. Kenapa? Ada orang bayar lah. Cik. Padahal dah memang dah gitu tak? Ya. Tu. Itu kita lah ustaz lah tu kan. Jadi sebenarnya sikap begitu tak bagus kan. Tapi kalau orang tu memang nak belanja tak masalah lah kan. Tapi kita tu keadaan kita tu kan. Yang ketiga, mengelakkan diri daripada meminta-minta. Mengelakkan diri daripada meminta-minta kan. Tapi kalau dah lepas nikah tu memang ustaz minta lah. Yang tu kena minta kan. Ustaz minta maaf lah ya, nak minta duit pengurusan. Itu memang kena minta lah yang tu kan. Sekarang ni dah naik ni nak beritahu lagi ni. Dah naik. Dulu 160. Sebelum bulan 10 2021 160. Selepas itu selepas bulan 10 bulan 8 bulan 8 minta maaf. Sebelum bulan 8 160, selepas bulan 8 2021 dia dah naik 230. Kalau sebelum itu 100 untuk juru nikah, RM20 pendaftaran, RM20 saksi pertama, RM20 saksi kedua, 160. Naik je sekarang 230, 100.5 untuk juru nikah. Alhamdulillah. Saksi 20 pertama, saksi pertama 20, saksi kedua 20, pendaftaran 40. Jadi semuanya 230 kan. Alhamdulillah lah rezeki kan. Tu dia punya pemberitahuan lah Okey, tengok ya, mengelakkan diri daripada meminta-minta. Ni fakir miskin yang terbaik. Menzahirkan adab yang mulia dan menjauhi sifat tamak untuk mendapat apa yang dimiliki oleh orang lain sehingga dianggap kaya oleh sesiapa yang tidak tahu hal yang sebenar. Orang tak tahu yang dia tu susah. Itu orang miskin yang paling terbaik. Orang ingat dia senang. Orang ingat dia tak ada memerlukan bantuan. Sebab apa? Daripada sikap dia, sifat dia, penampilan dia, tak ada lalu menggambarkan dia orang yang susah, sedangkan dia sangat-sangat susah dan sangat-sangat memerlukan. Allah Ta'ala je yang tahu. Tapi dengan keadaan dia tu orang tak dapat trace yang dia tu susah. Tapi bila tuan-tuan dah tahu dia susah, tuan-tuan bantu, tuan-tuan mendapat habuan yang hebat Allah Ta'ala beri. Gitu tu keadaan dia. Lebih-lebih lagi kalau tuan-tuan bantu tanpa dia tahu pula Allahu Akbar doa dia tentu dah sudah tu, tentu dah ya Allah, siapa yang bantu aku ni Allah, kau bantu pula dia lebih-lebih lagi di titian sirat al-mustaqim. Kalau dia doa gitu tuan-tuan, Allahu Akbar, untuk benar. Sebab apa? Laluan titian sirat mustaqim tu 1000 yang lalu, berapa yang masuk dalam? 9 tu masuk dah tu. Seorang je yang lepas. Tiba-tiba tuan-tuan bantu orang yang sedemikian sebegini, dia doa begitu, Allahu Akbar. Tu begitulah kehebatan bersedekah. Justru mereka bersopan, bersabar, berpada dan menjaga penampilan yang baik dari segi berpakaian, keadaan diri dan tutur kata. Hal ini sejajar dengan hadis sahih diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal miskinu bihadzat tawafil ladzi tarudduhu tamratu wat tamratan wal luqmatu wal luqmatan wal aqlatu wal aqlatan walakin
walakinnal miskina allazi la yajidu ghinan yughnihi wa la yuftanu lahu fayutasaddaq alaihi wa la yas'alan nasa syai'a. Maksudnya, orang miskin bukanlah yang pergi meminta-minta di merata-rata tempat lalu diberikan kepadanya sebiji atau 2 biji tamar, 1 suap atau 2 suap makanan, dan sejenis atau 2 jenis makanan. Orang miskin yang sebenar ialah orang yang tidak mendapat kecukupan untuk dirinya, tidak mendapat perhatian orang sehingga diberikan sedekah kepadanya, dan tidak meminta-minta daripada manusia sedikit pun. Ini ciri-ciri orang miskin yang terbaik. Dah masuk waktu begitu ya. Itu ya, ciri yang ke-3. Kita tengok pula ciri yang ke-4. Ciri-ciri tersendiri dan unik dan membezakan. Ya. Ini orang bila dia dekat dengan Allah, kan, mesti dia ada kemuliaan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Sebab dia redha dengan kemiskinan dia, kefakiran dia yang Allah Ta'ala telah tetapkan pada dia, kan. Zainul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi al-ummah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wa syarab qadiritan wa ba'ath maqam innaka la tu'min. Jadi yang 4 ni ciri-ciri tersendiri yang unik dan membezakan. Dan orang yang nak kenali ni pula bukan orang sebarangan. Yang dapat mengenali orang yang seperti ini, fakir miskin seperti ini, bukan orang yang sebarangan. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah subuh pada minggu depan. Sebab kalau cerita lagi panjang pula kan. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت في قوم فتنة فتوفونا غير مفتون ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.